Boleh. Tak ditukar ya? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat berada dalam Ramadan, dan alhamdulillah kita berada dalam Ramadan dalam keadaan beriman dan juga mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala, dan moga usaha kita untuk duduk seketika dalam majlis ilmu tengah hari ini juga sebahagian daripada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dikira sebagai ganjaran yang besar dalam ibadah Ramadan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saudara-saudari yang saya kasih sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan sambung lagi sikit daripada kisah para sahabat Nabi SAW. Cuma hari ini agak istimewa, kita akan cerita tentang salah seorang isteri Nabi SAW, yang saya fikir ada banyak episod dalam hidup beliau radhiyallahu anha yang ada kaitan dengan banyak yang kita sebutkan dalam Ramadan ni. Contohnya kita banyak beribadah kan, kita solat malam yang panjang. Kemudian bulan ini bulan yang paling meriah, selain meriahnya kita berbuka puasa, meriahnya kita berinfak, sedekah dan juga perkara-perkara yang melibatkan pemberian kepada orang lain. So kepemurahan itu, generosity itu disambut dan dibesarkan kerana Nabi SAW ajwadun nas, orang yang paling pemurah. Tetapi apabila masuk Ramadan, Nabi SAW menjadi sangat pemurah seperti angin yang bertiup kencang. Jadi hari ini kita akan cerita tentang kisah Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Zainab binti Jahash radhiyallahu anha adalah salah seorang isteri Nabi SAW. Kita panggil Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman. Dan kisah beliau jarang-jarang dikisahkan. Satu kerana tidak ada banyak kisah yang panjang lebar tentang beliau, tapi ada banyak episod yang sangat signifikan tentang kisah Zainab ni, kerana dia adalah satu-satunya isteri Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa taala kahwinkan daripada 7 langit, daripada atas 7 langit. Maksudnya dikahwinkan dalam Quran tanpa wali dan tanpa saksi. Kitalah saksinya sampai hari kiamat. Nanti kita akan lihat apakah kisahnya. Kita mula dulu dengan siapakah dia Zainab binti Jahash, yang mana kita akan lihat ada beberapa watak dalam hidup Zainab binti Jahash. Adik-beradik dia ni kita pernah cerita sebahagiannya kisah hidup mereka dalam kelas kita ni. Jadi kalau kita lihat, Zainab binti Jahash ni adalah daripada keturunan elit. Hari ini dia kita anggap royal families lah, keluarga yang royalties, yang sangat elit, sangat top, T1 dan sangat ternama. Dan dia radhiyallahu anha, ada ramai watak-watak barrah ni. Ini semua adalah watak-watak yang namanya telah ditukar oleh Nabi SAW. Kerana barrah ni maksud dia suci. So Nabi SAW mengajarkan jangan berikan nama yang menyucikan diri sendiri. Dalam Quran Allah sebut fala tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan diri kamu sendiri, kerana Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa dalam kalangan kamu. Jadi bila Nabi SAW jumpa orang nama Barrah, Nabi minta tukar jadi Zainab. Kalau ejaan kita simple, Z-A-I-N-A-B lah, Zainab. So apa maksud Zainab? Zainab ni ada dua maksud yang popular. Satu, zinatul ab, maksudnya dia adalah perhiasan kepada ayahnya. So seorang ayah bagi nama anak dia Zainab, maksudnya dia adalah penyejuk mata, perhiasan dan kesukaan si ayah tu. Yang kedua adalah Zainab tu bermaksud sebuah pohon yang harum. Semakin dia tumbuh, semakin dia harum. So nama ni dia merangkul makna-makna yang bersifat kebaikan,
kecantikan, keindahan dan segala serba-serbi perkara yang dikaitkan dengan kemuliaan akhlak dan juga kepribadian yang baik lah, kepribadian yang baik. Dan kalau kita lihat dalam kisah hidup Zainab binti Jahsh ni, Zainab binti Jahsh dia ada beberapa orang adik-beradik yang sangat popular dalam sirah. Ada satu yang diperselisihkan tentang ending kisah dia, iaitu salah seorang adik Zainab, nama dia Ubaidillah ibn Jahsh. Ubaidillah ibn Jahsh ni dia adalah antara orang yang terawal berhijrah pergi ke Habasyah. Kalau ingat sesi sebelum ni kita pernah cerita kisah Ja'far bin Abi Talib yang dihantar Nabi SAW pergi ke Habasyah, negara Afrika, untuk cari perlindungan politik di bawah Najasyi. So Ubaidillah ibn Jahsh ni antara yang terawal, batch yang awal pergi hijrah. Cuma dalam riwayat sirah, sebahagian besar buku-buku sirah mencatatkan bahawa dia telah keluar Islam di sana dan masuk Kristian. Tapi kita tidak dapat pastikan dengan tepat, sebab kalau melibatkan faith ataupun agama dia, kita perlu kena ada riwayat yang kuat untuk boleh kata begitu kepada Ubaidillah ibn Jahsh. Selain daripada itu, dia ada abang ataupun adik-beradik dia, nama dia Abdullah ibn Jahsh, yang merupakan seorang syuhada di medan Uhud. So orang yang sangat committed, orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Dan mungkin yang ni kalau ingat dah lama dah, banyak bulan, mungkin dah makan tahun, kita cerita kisah Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair berkahwin dengan adik perempuan kepada Zainab binti Jahsh. Nama dia Hamnah binti Jahsh. Hamnah binti Jahsh. Dan bila sebut Hamnah binti Jahsh ni menarik, kalau kita boleh sebutkan beberapa hal tentang hidup dia. Kerana Nabi SAW ketika pergi ke medan Uhud, itu kan antara hari yang paling tragis dalam hidup Nabi SAW. Bukan hanya umat Islam kucak-kacir sebab counter attack yang Khalid bin Walid lakukan, tapi Nabi SAW hampir wafat. Memang kena cedera, gigi patah, baju besi ataupun helmet Nabi SAW yang jaring-jaring besi itu termasuk ke dalam pipi Nabi SAW. Para sahabat keluar dan menggunakan diri mereka sebagai perisai supaya Nabi SAW tidak ditikam. Dalam proses tu, Nabi SAW kehilangan lebih 70 para sahabat yang syahid, dan ada 3 orang yang berkaitan dengan Hamnah binti Jahsh. Maksudnya pada hari orang Islam balik semula ke Madinah, orang-orang perempuan ni akan menanti dengan debaran. Apakah suami dia, apakah abang dia, apakah pakcik dia, apakah ayah dia akan balik daripada medan perang ni. So antara orang yang menanti itu adalah adik kepada Zainab binti Jahsh ni, Hamnah binti Jahsh. Dan Hamnah binti Jahsh waktu itu ditunggu. Bila Nabi SAW datang, Nabi SAW beritahu kepada dia, "Ya Hamnah, ihtasabi." Dia kata, "Wahai Rasulullah kata kepada Hamnah, wahai Hamnah, brace for impact." Macam itulah kalau istilah kita hari ini, brace for impact. Harapkan ganjaran, bersabar. Dan Hamnah tahu maksudnya ada berita yang tak baik. Dia tanya, "Man ya Rasulullah?" Siapa wahai Rasulullah? Dan Nabi SAW kata, "Khaluki, pakcik kamu, Hamzah bin Abdul Muttalib." So bila dengar berita tu, Hamnah pun menyebut, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ghafarallahu lah, hani'an lahu asy-syahadah." Dia pun mendoakan semua yang datang daripada Allah SWT kembali kepada Allah SWT, dan dia menyebut moga Allah mengampuni dia dan bahagia buat dia kerana dia telah mendapatkan syahadah. Dia ingat habis dah. So Nabi SAW sebut sekali lagi, "Hamnah, brace for impact." Ada berita yang kedua. So Hamnah kata, "Man ya Rasulullah?" Dan dia kata, "Abang kamu, akhuki Abdullah ibn Jahsh." Dan dia ulang balik jawapan dia yang tadi tu. Dia kata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ghafarallahu lah, hani'an lahu syahadah." Segala yang datang daripada Allah SWT kembali kepada Allah SWT. Moga Allah mengampuni dia dan bahagia untuk dia mendapatkan syahid. Dan dia ingat selesai dah, ada 2 orang dah. Tapi yang sebenarnya barangkali ini yang dinanti-nantikan, yang paling dia seram. Sebab Nabi SAW akan sebut, "Ya Hamnah, ihtasabi." Wahai Hamnah, brace for impact. Cari ganjaran daripada Allah SWT. Bersabar. Dan ditanya lagi sekali, "Man ya Rasulullah?" Dan Nabi kata, "Zawjuki Mus'ab bin Umair." Suami kamu Mus'ab bin Umair.
Yang tadi yang first dengan second tu dia kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan dia mendoakan. Tapi yang bila Nabi SAW sebut suami kamu syahid di medan Uhud, Hamnah binti Jahsh rebah dan menangis dengan sangat-sangat kuat. Dan Nabi SAW bila melihat scene tersebut, Nabi tersentuh hati. Dan bayangkan tugas Nabi ni sangat-sangat susah, balik daripada perang nak kena maklumkan kepada keluarga yang kehilangan ayah, kehilangan suami, kehilangan pakcik dan sebagainya ni. Berita ni macam orang yang kerja doktor kan. Kalau orang yang kerja doktor ataupun kerja dekat bahagian yang melibatkan menyelamatkan nyawa ni, macam bomba ke kan, dia keluar nak bagi tahu yang tak dapat diselamatkan tu. So itu ibaratnya. Dan bila Nabi SAW melihat Hamnah dalam keadaan demikian, Nabi SAW kata innal mar'ata li zawjiha. Orang perempuan ni dalam diri dia ada tempat yang istimewa untuk suami dia. So bila dia dengar pakcik dia tadi, bila dengar abang dia tadi, dia masih boleh brace for impact tu. Tapi bila dengar tentang suaminya, dia ibaratnya dia crash lah. Dia tak boleh nak tenang menerima berita tersebut. Dan dari riwayat lain Nabi SAW sebut inna zawjal mar'ati min nafsiha makanun. Dalam suami memiliki tempat yang istimewa dalam jiwa ataupun hati seorang wanita. Dan Nabi SAW doakan, Nabi sebut bagi dia Mus'ab akan mendapat ganjaran yang sangat besar. Dan Mus'ab bin Umair, kalau kita ingat kisah dia adalah orang yang membuka kota Madinah tu, yang mengetuk semua pintu dan menyebabkan sebelum Nabi SAW datang, semua rumah-rumah tu dah ada orang yang masuk Islam, dah dengar dah pasal Islam. Dan bila Nabi datang, semua orang keluar kan, Yahudi, kanak-kanak, wanita, orang tua, semua keluar macam sambut. Macam kita kalau ada jelajah yang di Pertuan Agong kan, orang berkumpul nak tengok dekat highway kan, nak tengok dekat jalan. So demikian suasana, orang panjat pokok, orang panjat atas bumbung nak tengok Nabi SAW. Itu semua kerja Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair yang create excitement tu dengan bercerita tentang Nabi SAW, sehingga orang-orang yang tak pernah jumpa Nabi SAW semua teruja nak jumpa dengan Nabi SAW. So kita dah sebutkan Abdullah bin Jahsh, Ubaidillah bin Jahsh, Hamnah binti Jahsh, dan yang keempat, yang ni nama dia Abdurrahman bin Jahsh. Tak banyak riwayat yang cerita tentang dia, tapi dia juga salah seorang sahabat yang setia dengan Nabi SAW. So kalau kita ingat, saya sebut tadi Zainab binti Jahsh ni adalah golongan elit daripada keluarga elit di Mekah. Dan bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, antara orang yang terawal berhijrah pergi ke Madinah adalah Zainab binti Jahsh. Dan Zainab binti Jahsh ni sewaktu itu, selepas Nabi SAW kewafatan Khadijah, kemudian Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah, dengan istrinya. Yang selepas itu, ketika di Madinah tu, menjadi buah bicara orang semua aspek, Zainab binti Jahsh ni yang paling cocok untuk melamar dia dan satu level dengan dia, yang sepadan dengan dia, tu adalah Nabi SAW. So keluarga Zainab ni sentiasa menanti bila agaknya Nabi SAW akan datang dan membawa lamaran tu. So excitement lah, tunggu. Sampailah satu hari Nabi SAW datang. Nabi datang dan mereka semua teruja, sehingga mereka kena plot twist. Yang mana Nabi SAW datang untuk melamar, tapi bukan untuk Nabi SAW. Nabi datang untuk melamar bagi pihak Zaid bin Harithah. So Zainab binti Jahsh ni daripada keluarga yang elit, latar belakang yang mewah, daripada keturunan yang tinggi. Expectation dia akan berkahwin dengan Nabi SAW. Tapi Nabi bawa lamaran yang mana pada ketika itu, lamaran itu totally opposite, sepenuhnya berbalik dengan expectation tu, iaitu dengan seorang lelaki yang merupakan bekas hamba yang dibebaskan oleh Nabi SAW. Dan dia juga merupakan orang yang daripada jauh, dia bukan Quraisy, dia adalah orang yang dicolik dan dijual, kalau ingat kisah Zaid bin Harithah. Tetapi dia anak angkat kesayangan Nabi SAW. Tapi expectation tu lari, dan pada mulanya agak reluctant kan. Kita boleh faham macam mana suasana keluarga bila dapat lamaran yang sangat jauh daripada apa yang dijangka. So dia ada hesitance, dia ada sikit macam mana nak terima lamaran ni kan. Tapi yang melamar tu siapa? Nabi SAW. So kalau tolak lamaran Nabi SAW tu, menolak apa yang menjadi permintaan daripada Nabi SAW. So Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran menceritakan tentang peristiwa ini dalam surah Al-Ahzab. Kalau kita lihat surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, siapa yang ada phone nak buka mushaf boleh tengok.
lihat ayat yang ke-36, 33, 36, pergi kat search bar tu, letak je 33.2, 36, dia akan keluar. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyarah min amrihim." Allah Subhanahu wa taala kata, dan tidaklah boleh bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai suatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Maksudnya bila Nabi SAW datang dan sebutkan satu hal dalam konteks ini, mereka tidak boleh buat pilihan yang selainnya. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat dan dengan kesesatan yang jelas nyata. Jadi ini membuatkan mereka kemudian terima lamaran Zaid bin Harithah. Nabi SAW juga cuba nak tunjukkan bahawa Nabi cuba nak break the typical practice masyarakat waktu tu, yang kononnya elit tak boleh nak tinggal bersama dengan ataupun dengan pasangan yang tidak setara statusnya dengan mereka. Tapi kemudian Allah SWT bin Harithah, bekas hamba, jangan bayangkan macam orang yang tak ada kedudukan dalam masyarakat. Zaid bin Harithah ni anak kesayangan Nabi SAW. Bila Zaid bin Harithah nanti akan berkahwin dengan Ummu Aiman, dapat anak Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid itu adalah cucu kesayangan Nabi SAW, yang nanti Nabi akan tinggalkan dia sebagai komander perang pada usia 16 tahun. Dan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah ni anak kepada khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau waktu Nabi wafat, Zaid bin Harithah masih hidup, confirm Zaid bin Harithah yang akan jadi khalifah. Maksudnya level dia setara itu. Cuma ada latar belakang hidup, cara fikir, lifestyle yang tak secocok dan tak sepadan. Dan boleh jadi je dalam banyak-banyak keadaan kita pun boleh nampak mungkin dua orang yang baik, soleh, solehah, tapi bila perkahwinan mereka tak dapat mencari titik temu, dia tak ngam. So alhamdulillah dalam agama kita, selain banyak benda yang Nabi SAW ajarkan dan Allah SWT tetapkan, salah satu syariat yang sebenarnya juga rahmat daripada satu sudut adalah apabila perkahwinan itu tidak boleh berfungsi, ada jalan keluar. Dan jalan keluar, kalau kita lihat dalam Quran, hukum hakam yang paling banyak secara detail diceritakan ni adalah apabila berlaku perpisahan tu. Sebab proses perpisahan tu Nabi SAW dan Allah SWT nak pastikan jangan ada apa-apa kezaliman yang berlaku, sama ada lelaki terhadap perempuan, perempuan terhadap lelaki, dan terhadap anak-anak yang ada di antara kedua mereka kalau ada anak. Kalau ada anak yang menyusu, apa kaedahnya, semua tu detail. Cerita pasal kahwin ni tak detail sebab umumnya manusia boleh berfikir dan berinisiatif untuk menyuburkan sebuah hubungan. Tak perlu nak kena beritahu kena buat A, kena buat B. Hanya ada perkara-perkara asas yang kena jaga, hak-hak yang kena jaga, tanggungjawab yang kena jaga. Selain daripada itu open. Tapi bila datang perceraian, perpisahan, Nabi SAW dan Allah SWT dalam Quran mendetailkan supaya tidak berlaku pelanggaran hak ataupun kezaliman. Jadi selepas mereka struggle untuk beberapa tempoh, Zaid bin Harithah datang jumpa Nabi SAW dan dan minta option untuk cerai lah, untuk berpisah dengan Zainab binti Jahsh. Dan Nabi SAW pada mulanya sangat-sangat bertegas bagi tahu, no Zaid, usaha macam mana pun usaha, cari jalan macam mana nak bagi work, jangan senang-senang nak berpisah. Dan itu antara nasihat yang penting untuk kita ambil hari ini, bahawa kita berada di zaman yang rumah tangga dan perkahwinan ni kita boleh sebut fragile lah, rapuh. Terlalu banyak unsur-unsur yang cuba nak meruntuhkan institusi keluarga. Daripada yang mula dengan percaya family ni semua tak ada nilai, ini hanya social construct, ini hanyalah itu dan ini, sehingga perkara-perkara yang hanya sepatutnya boleh dapat dengan melalui perkahwinan sudah menjadi mudah secara haram di luar perkahwinan. Dan itu dah ganggu dah, sebelum nak kahwin tu dah macam-macam gangguan yang dah menggagalkan dan menyusahkan orang berkahwin. Bila berlaku perkahwinan, banyak lagi pula proses dalam tu yang cuba nak menceraikan, nak merosakkan keluarga yang telah bersatu. Sebab tu satu hadis yang sangat popular, saya fikir sedari rakan pernah mendengar, iblis dan syaitan ni dia setiap hari ada report duty. Kan syaitan ni ada, sekarang ni dia tengah off lah, Ramadan dia cuti.
Dia kena gari kan, dia tak ada. Tapi secara umumnya dia setiap hari akan pergi report duty dekat iblis, bagi tahu apa dia buat hari ni. So ada malaikat, ada syaitan yang akan bagi tahu, aku berjaya buat si fulan ni minum arak. Dan iblis akan kata, okay, good job. Lepas tu datang lagi seorang bagi tahu, aku berjaya buat dia ni mencuri. Sehinggalah ada satu syaitan yang datang bagi tahu, hari ni aku berjaya pisahkan satu pasangan suami dan isteri dan robohkan rumah tangga tu. Yang itu iblis akan panggil, ni hadis riwayat Muslim, dia akan panggil, dia akan bagi tahu, ini barulah employee of the month. Ini barulah kalau hantar appraisal boleh dapat bonus 3-4 bulan. Ini yang dia nak. So maksudnya apa? The highest aim yang iblis ada dalam diorang punya ranking ataupun diorang punya KPI nak kena kejar, sales target nak kena kejar kan, ialah memisahkan pasangan suami dan isteri. Dan itu antara perkara yang sacred yang kita kena usaha untuk jaga dan kita kena usaha untuk suburkan. Dan tentunya kalau ada perkara dalam kisah yang kita cerita ni, kisah ni orang yang baik, Nabi SAW yang lamar anak kesayangan Nabi SAW, Zainab binti Jahash pun orang yang dekat dengan Nabi SAW, tetapi ada keadaan ia tidak boleh berfungsi. Dan pada ketika itu perkahwinan itu terpaksa ditamatkan untuk kebaikan semua. Dan Allah SWT sambung dalam surah Al-Ahzab tadi, ayat yang ke-37. Kalau kita lihat, Allah SWT berfirman, wa idh taqulu lilladzi an'ama Allahu alaihi wa an'amta alaihi amsik 'alaika zawj, itu Zaid bin Harithah. Apabila dia datang kepada engkau, engkau katakan jangan ceraikan isterimu itu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So Nabi SAW suruh dia bertakwa dan jangan ceraikan. Tetapi selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam ayat tu, kalau kita baca ayat ini panjang, falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwajin ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana amrullahi maf'ula. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, Allah jualah yang berhak engkau takuti, kerana Allah sebut sebelum tu, dan engkau takut kepada cacian. Sebab dalam masyarakat Arab waktu tu ataupun dalam normal setting, kalau kita lihat, kalau anak tu dah berkahwin, kan ada tabani, anak angkat Nabi SAW, Zaid bin Harithah. Sebelum tu dinamakan Zaid bin Muhammad, tapi lepas tu ditukar kembali kepada Zaid bin Harithah sebab Islam tak benarkan ambil anak angkat tapi hilangkan nama siapa tadi? Nama ayah kandung. So tak boleh buat. Sama juga tadi kita sebut orang tukar nama Barrah kan, Barrah tukar jadi apa? Zainab. Bila orang masuk Islam ataupun orang tu nama dia buruk, Nabi SAW ada 3 keadaan. Bila nama dia menyucikan diri dia sendiri, nama dia self-righteous punya name, Nabi akan tukar seperti tadi, Barrah jadi Zainab. Yang kedua, kalau Nabi lihat nama dia tu bermaksud buruk, maksud dia sedih, murung, perang, ataupun dia adalah hamba kepada Lat dan Uzza, hamba berhala dan sebagainya, Nabi akan tukar nama dia jadi nama yang baik. Tapi kalau nama dia maksud dia baik, Nabi akan tukar tak? Nabi tidak akan tukar. Nabi tidak akan tukar. Contohnya Umar Al-Khattab. Sebelum Islam pun dia Umar Al-Khattab. Lepas masuk Islam pun Umar bin Khattab. Yang Nabi tak tukar, yang pasti adalah Nabi tak tukar nama ayah tu. Nabi tak tukar nama ayah. Sebab bila tukar nama ayah, dia akan hilang apa? Penasaban tu akan hilang. Kita tahu siapa ni, siapa ayah dia ni yang sebenarnya. So bahkan anak Abu Jahal nanti akan masuk Islam kan, Ikrimah. Ikrimah tak tukar nama ayah dia Abu Jahal tu jadi Abu Lahim, tak. Dia masih anak Abu Jahal. So nama ayah tidak ditukar. So dalam konteks ini, Nabi SAW, antara perkara yang Nabi bimbang adalah apa orang akan kata kalau Zainab dan Zaid bercerai, yang mana Zaid ni adalah anak angkat Nabi, tapi kemudian Nabi pula yang berkahwin dengan Zainab binti Jahash. So orang akan sebut dan sebagainya. So Nabi SAW ada kebimbangan itu. Tapi Allah SWT beritahu, Allah jualah yang berhak engkau takuti. Kau jangan takut public opinion. Kau jangan takut apa orang akan buat, apa yang viral, apa yang orang akan FYP kan pasal kau tu. Kau jangan keberatan isteri anak-anak angkat mereka. Sebab nak bagi tahu clear, ini bukan anak kandung. Kalau anak kandung boleh tak kahwin, ayah kahwin dengan isteri anak kandung, tak boleh. Tapi ini anak angkat.
So Allah nak bagi tahu clear, kamu boleh berkahwin dengan isteri-isteri anak angkat mereka. Apabila anak angkat itu telah selesai daripada hubungan dengan isterinya, maksudnya bercerai, dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku. So dalam keadaan tersebut, akhirnya bila ayat ni turun, orang yang paling happy itu sebenarnya Zainab binti Jahsh. Dia sangat happy sebab bukan hanya dia keluar daripada relationship yang dia struggle, dia tak boleh nak continue. Dalam masa yang sama, Allah kahwinkan Zainab binti Jahsh ni dengan siapa? Dengan Nabi SAW. Sebab tu antara perkara yang Zainab akan sangat bangga apabila bercakap dengan isteri-isteri Nabi yang lain, Zainab akan kata kepada isteri-isteri yang lain, zawajakum ahlikum, kamu semua ni dikahwinkan oleh ahli keluarga kamu, wali-wali kamu, tapi aku dikahwinkan oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi sab'i samawat, daripada atas 7 lapisan langit. So dia akan bangga yang dia tu dikahwinkan direct oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menariknya, walaupun dia datang daripada keluarga yang elite, dia datang daripada keluarga yang royal family, tapi dia hidupnya sangat-sangat sederhana, sangat-sangat bertakwa, sangat taat beribadah, dan orangnya sangat-sangat pemurah. Dan antara babak yang penting sebelum kita masuk kepada kepemurahan Zainab binti Jahsh ni adalah Zainab binti Jahsh dia ada persaingan sehat, persaingan dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Dan yang paling kemuncak tu ada 3 orang. Aisyah, Hafsah, anak kepada Umar Al-Khattab, dan juga Zainab. So 3 orang ni selalu bersaing sehingga satu ketika Nabi SAW bila pergi ke rumah Zainab, Nabi suka makan, ada satu madu yang Zainab selalu bagi kat Nabi SAW. Aisyah dengan Hafsah radhiyallahu anhuma, diorang rasa cemburu kerana Nabi SAW suka makan madu di rumah Zainab tu. Bila datang tu, bau madu tu ada. Dan mereka memang bermadu dah. Ini madu yang Nabi makan tu. Nabi makan madu lebah tu kan. So bila datang tu, Aisyah dan Hafsah ni berkomplot macam mana nak bagi Nabi stop makan madu tu, supaya mereka dapat kononnya bersaing dan kalahkan Zainab, supaya Nabi SAW lepas ni tak makan ataupun tak pergi kerap atau lama di rumah Zainab untuk makan madu tu. So mereka beritahu dekat Rasulullah, wahai Rasulullah, kau makan maghafir ke? Maghafir ni makanan yang berbau, tak sedap. So mereka duk provoke Nabi, cakap bau lah, tak best lah bau ni kan. Nabi SAW satu orang yang sangat hygiene, Nabi SAW sangat jaga kebersihan. Dan Nabi SAW pun sebut, kalau tak kerana menyusahkan, Nabi akan wajibkan kita bersugi ataupun gosok gigi setiap kali ambil uduk ni. Setiap kali ambil uduk. Tapi kemudian Nabi SAW sangat menjaga hati isteri-isterinya. Nabi nak kena balance politik berpoligami ni, Nabi nak kena balance supaya isteri ni rasa okey, tak terasa dilebihkan tu. So Nabi SAW pun sebut, okey, aku janji dengan kamu berdua ni takkan makan lagi madu daripada rumah Zainab. Sebab apa? Sebab nak happy kan Aisyah dan Hafsah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Quran bagi tahu Nabi, kau tak boleh buat macam tu. Sebab Nabi SAW seolah-olah mengharamkan apa yang halal. So kalau kita lihat dalam surah Tahrim, surah Tahrim ni surah pasal relationship, pasal hubungan kekeluargaan dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan bagi kamu? Engkau bermaksud mencari keredaan isteri-isteri kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. So Nabi SAW ditegur oleh Allah SWT, tak boleh buat macam tu. Tak boleh haramkan apa yang halal hanya kerana nak bagi hati isteri gembira. Sebab Nabi ni seorang Nabi, dan tentunya halal dan haram ni, hukum ni milik Allah SWT. Kita tak boleh masuk daerah tu dan membuat perjanjian ataupun apa-apa bentuk persetujuan yang menghalalkan apa yang haram atau mengharamkan apa yang halal. Sehingga nak cerita tentang Zainab binti Jahsh ni, dia sangat-sangat kuat beribadah. Sebelum tu persaingan ni habiskan sikit lagi. Satu masa tu Nabi SAW pergi nak iktikaf di masjid. Aisyah radhiyallahu anha, ni kita sikit lagi akan masuk 10 malam terakhir. So salah satu sunnah yang utamanya adalah iktikaf. Iktikaf yang Nabi SAW lakukan tu adalah Nabi akan masuk, duduk dalam masjid dan tidak keluar sehingga tamat 10 malam terakhir Ramadan tu. Kita mungkin susah lah nak buat macam tu kan. Kalau ambil block leave mungkin boleh lah.
Duduk je kan, tak keluar, tak pergi office, tak pergi mana kan. Tapi kalau tak, mana yang mampu kita buatlah. Jadi Nabi SAW satu masa Nabi beriktikaf, Aisyah minta izin dekat Nabi SAW, boleh tak aku pacak kemah sebelah Nabi pacak kemah tu? Nabi kata boleh. So Hafsah pun kata, Aisyah minta izin untuk aku sekali, aku pun join. Hafsah pun join sekali. Zainab melihat Hafsah dan Aisyah pacak kemah di tempat Nabi SAW iktikaf, dia pun datang pacak kemah dekat sebelah Nabi SAW. So Nabi iktikaf tu Nabi kena kepung dengan 3 orang isteri ni yang bersaing ni. So Nabi keluar bagi tahu, ni apa ni? Semua duk pacak kemah ni. Ini sebenarnya nak beribadah ke sebab nak bersaing kan? So Nabi cancel iktikaf tahun tu. So Nabi cancel iktikaf tahun tu, baru balik rumah kan? Semua balik rumah. So nanti Nabi SAW pada tahun terakhir Nabi SAW Ramadan, Nabi akan beriktikaf 20 malam. 20 malam. Dan sebagai ulama menyusun riwayat tu menyebut bahawa 10 yang Nabi cancel tu Nabi bawa pergi, bring it forward lah, carry forward punya iktikaf. Dan itu sebenarnya Nabi sedang deal dengan persaingan yang sihat. Walaupun mereka bersaing, tapi kita boleh lihat dalam sirah, mereka tidak pernah bercakap yang buruk tentang siapa-siapa di belakang. Walaupun ketika ada peluang yang sangat lumayan untuk menjatuhkan karakter pesaing mereka. Nanti kita akan lihat. Sebelum tu, berkaitan dengan iktikaf juga, Zainab binti Jahash ni dia sangat kuat beribadah sampai satu hari Nabi SAW masuk masjid Nabi. Nabi tengok ada tali yang diikat. Bayangkan kalau kat surau kita ni, kita ada tali dekat situ. Untuk siapa yang tak larat nak solat, dah rasa nak rebah dah, dia pegang tali tu dan dia continue solat. So Nabi SAW masuk ke masjid, Nabi tanya, "Madza habl?" Siapa punya tali ni? Siapa ikat tali ni dalam masjid ni? So dan para sahabat menjawab, "Hadza hablu li Zainab." Ini Zainab radhiyallahu anha punya tali. Kalau dia dah rasa lemah, dah penat dalam solat, dia akan berpaut ataupun bergantung kepadanya. Maksudnya dia solat dalam keadaan dia push diri dia lebih daripada apa yang dia larat. So Nabi SAW kata, "Hullu, dah buka tali ni." Nabi kata, hendaklah seseorang itu solat selama mana dia bersemangat dan bertenaga. Kalau dia dah letih, maka duduklah, Nabi kata. Rehat. Jangan push. Kita dalam Islam tak dipaksa, tak diletakkan syarat beribadah sampai tak larat, sampai dah tak berdaya. Sebab tu kalau kita pergi tarawih ke atau kita pergi solat malam ke, kalau dah tak larat sangat, dah tak boleh bayang lah, setiap takbir tu tidur, betul-betul tertidur. Dah, pergi rehat dulu. Kaki dah tak tahan dah, pergi rehat dulu. Tak perlu kita push sampai level seperti mana yang diceritakan dalam ni, Zainab binti Jahash diikat tali supaya dia boleh berpaut ataupun bergayut pada tali tersebut. Dan antara satu peristiwa yang penting sebelum kita masuk ke ending dia tentang kepemurahan Zainab binti Jahash adalah ketika peristiwa Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh golongan munafik. Kalau ingat kisah peristiwa, nama dia peristiwa dia Ifk, IFK, dia adalah fitnah seksual. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ketua munafik ni, dia spread azan kan? Dia spread rumors yang melibatkan fitnah seksual terhadap Aisyah radhiyallahu anha, dan waktu tu viral. Kota Madinah viral sehingga ramai sahabat yang terguncang. Termasuk ada sahabat-sahabat Nabi yang turut sama meviralkan tuduhan tersebut. Ada sahabat Nabi seperti Mistah, yang tadi kita cerita, Hamnah binti Jahash, adik kepada Zainab binti Jahash pun terforwardkan. Macam kita selalu terforwardkan kan, berita-berita palsu, berita-berita fitnah ni, dia pun terlibat sama memforwardkan berita tersebut, yang nanti dia akan tentu je bertaubat. Tapi dalam peristiwa tu, waktu ni Nabi SAW yang dituduh tu adalah Aisyah. Aisyah dituduh dengan sangat keji, sampai satu ketika Nabi SAW pergi jumpa dengan Zainab, dan Nabi SAW tanya dekat Zainab, "Wahai Zainab, apa pandangan kau tentang rumors yang sedang tersebar tentang Aisyah ni?" Kalau kita faham, mereka adalah persaing yang paling ahmi sam'i wa basari wallahi ma alimtu illa khairah. Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaranku dan penglihatanku, demi Allah aku tak tahu tentang Aisyah melainkan yang baik saja. Maksudnya disebut dia hanya tahu tentang Aisyah yang baik. Dia tak mengambil kesempatan, tak tambah apa,
petrol dalam api, tak tambah garam pada luka. Pada ketika itu dia menyebut, no, aku tak tahu tentang Aisyah melainkan yang baik. Dan itulah yang kemudian menunjukkan kepribadian unggul Zainab binti Jahash ni, sehingga Nabi SAW dalam satu ketika, Nabi dah berada di hujung usia, para isteri Nabi SAW ni dia curious nak tahu siapa yang nanti akan meninggal first selepas Nabi SAW wafat. Kan Nabi SAW sebelum ni berkahwin dengan Khadijah, kewafatan Khadijah, selepas itu Nabi SAW belum melihat ataupun experience kewafatan isteri selepas kewafatan Khadijah radhiyallahu anha. So pada waktu itu para isteri Nabi yang lain ni ada yang bertanya, siapa yang akan first kali ikut Nabi SAW. Macam mana ingat kalau kita cerita kisah Fatimah dulu. Fatimah dibisik kan, Nabi SAW bisik sesuatu, dia menangis. Kemudian Nabi SAW bisik sesuatu, dia happy. So rupanya dalam bisikan tu Nabi beritahu, engkau yang first akan meninggal daripada adik keluarga aku selepas aku. Dan dia happy. So bayangkan kalau ayah kita tengah nazak, dia beritahu engkau next selepas aku, kita akan gelak lah. Kita kata aduh, aku next pula. Tapi Fatimah sangat-sangat cinta kepada Nabi SAW. Dia sedih Nabi nak wafat, tapi bila Nabi beritahu dia yang akan pertama sekali menyusuli Nabi, dia happy. Dan betul-betul 6 bulan selepas Nabi SAW wafat, Fatimah radhiyallahu anha wafat pada usia 21 tahun. Sangat-sangat muda. Tapi isteri-isteri Nabi ni semua tak tahu siapa yang akan wafat dulu. So Nabi SAW bagi clue. Nabi kata, asra'ukunna lahaqan, yang paling cepat akan menyusuli aku adalah atwalukunna yadan, yang paling panjang tangannya. So isteri-isteri Nabi ni semua tengok tangan masing-masing lah, siapa yang paling tangan panjang ni. So mereka ukur lah siapa yang paling panjang, siapa yang paling panjang. Dan waktu tu bila mereka ukur, mereka ingat Saudah, isteri Nabi SAW radhiyallahu anha, yang memang dah sangat tua, dan tangan dia betul-betul lagi panjang daripada tangan isteri yang lain. So mereka sangka maksudnya Saudah lah kot, yang first kali akan wafat. Tapi nanti mereka baru akan tahu, rupanya yang Nabi SAW maksudkan itu adalah Zainab binti Jahash ni. So apa maksud tangan? Mereka kata kami baru faham apa maksud tangan yang panjang tu, sebab Zainab binti Jahash ni adalah yang paling pemurah. Dia sentiasa memberikan infak, sentiasa menjaga kebajikan anak-anak yatim, sentiasa menjaga kebajikan ibu-ibu tunggal. Orang miskin kalau datang rumah dia sebelum meminta, dia akan beri. Sehingga dalam hadis riwayat Muslim diceritakan bahawa dia bahkan bekerja di rumahnya sendiri, buat kraft tangan, buat jahitan, jual, ambil duit tu untuk bagi infak. So dia memang sangat obses dan sangat bersungguh-sungguh untuk membantu orang-orang yang susah. Bahkan selepas Nabi SAW wafat, setiap isteri Nabi SAW ni ada allowance khas daripada kerajaan. Dan Umar Al-Khattab apabila hantar allowance itu kepada Zainab binti Jahash, Zainab binti Jahash akan habiskan hari itu juga dengan memberikan infak. Dan dia bahkan akan berdoa. Dia kata, ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah harta ni. Sebab bila dapat sedebuk banyak, kan macam kita keluar ambil pencen, dapat sedebuk pencen kan, tu fitnah tu. Bukan fitnah yang kita faham tu doang, tu fitnah tu ujian. Berapa ramai yang kita baca berita dapat beberapa juta tu, selang 6 bulan, selang setahun dah habis. Sebab susah duit banyak ni, sedebuk dapat ni, kita dah terfikir macam-macam kan. Aku dah kerja susah-susah ni, ini masa untuk enjoy kan. So dia bahkan dia bimbang kalau harta dia banyak pada dia, dan itu semua akan dipersoalkan. So diberikan pada infak. Sehingga kan Umar Al-Khattab rasa okeylah, yang bagi daripada allowance kerajaan ni dah infak, Umar Al-Khattab pergi bagi duit sendiri. Wahai Zainab binti Jahash, Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman, isteri Nabi SAW, ini sumbangan daripada aku. Itu pun diambil dan dia bagi juga pada orang-orang miskin. Sehingga kan ketika Zainab binti Jahash nak meninggal, dia tahu Umar Al-Khattab akan siapkan satu kain kafan yang khas untuk dia. Dia pesan dah siap-siap kain kafan tu, bagi infak kat orang. Aku dah ada kain kafan aku dah, tak payah pakai yang Umar akan berikan. Yang itu pun infakkan. Maksudnya pada hari dia meninggal pun, apa yang diberikan untuk dia pada hari dia meninggal pun diinfakkan kepada orang lain. Sebab tu Nabi SAW sebut atwalukunna yadan, dia adalah orang yang paling tangannya panjang, sebab dia sangat
sangat pemurah. Sehingga pada hari kewafatan Khadijah, pada hari kewafatan Zainab binti Jahash, Umar Al-Khattab berkata, "Dhahabat imra'atun la yudrikuha khaira." Telah pergi seorang wanita yang kebaikannya tidak dapat ditandingi. Sangat luar biasa Zainab binti Jahash. Bahkan apa yang kita sebut tadi, waktu Aisyah difitnah, Zainab binti Jahash menjaga lidah, menjaga pendengaran, menjaga penglihatannya daripada menyebarkan apa-apa fitnah. Bahkan menyebut, aku tak tahu tentang Aisyah melainkan yang baik. So pada hari kewafatan Zainab binti Jahash, Aisyah radhiyallahu anha menyebut bahawa dhahabat habibatul masakin, telah pergi yang paling dicintai oleh orang-orang miskin. Maksudnya Zainab binti Jahash ni adalah, sebahagian riwayat lain kata dia adalah ummul masakin, dia adalah ibu orang-orang miskin. Ibu orang-orang miskin. Jadi dalam rangka bulan Ramadan ini, saya mengajak saudara-saudari, rakan-rakan semua, bila kita memberi, kita cuba memberi dengan seikhlasnya, kita beri dengan empati, kita beri dengan penuh kasih sayang. Dan ada pesan-pesan dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, Allah kata jangan beri kemudian kamu ungkit, kerana itu akan membatalkan pahala infak kamu. Kalau perhatikan, kalau kita solat ni, lepas kita solat, kita keluar, kita ada buat salah lain. Salah tu tidak akan merosakkan solat yang tadi kita buat tu. Solat tu dah selesai. Tapi infak ni, kita dah infak, lepas 3 tahun, lepas 4 tahun, kita ungkit balik, batal pahala infak tu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan man. Man ini adalah mengungkit-ungkit. Contoh kita minta tolong, bila kawan tu mungkin tak free nak tolong, itulah masa dia susah, dia ingat kita, dia ada masa time kita minta, kita mengungkit tu. Ataupun kita pernah bagi dia hadiah phone contohnya, kita mungkin nak sindir dia, kita kata macam mana phone itu, okey boleh pakai lagi. Sebenarnya niat kita nak mengungkit siapa yang bagi phone tu, atau siapa yang bagi apa-apalah, ungkit, cancel out. Ataupun adha ni menyakiti, memang sengaja. Kadang-kadang menyakiti ni termasuklah kita bagi kat dia, dia dah segan dah, dia dah dapat dah, dia tak nak orang tahu, tapi kita beritahu, ni saya yang tolong dia dulu ni, waktu dia susah ni, waktu dia tak ada kerja tu, saya lah yang ni. Dia rasa apa? Dia dimalukan di hadapan orang ramai. Itu semua adha. Itu semua perkara-perkara yang merosakkan infak, merosakkan pahala sedekah yang kita bagi. So dalam Ramadan ni kita berlatih, kita tak nak beramal, kemudian kita tebuk lubang dekat cawan kita tu, dia bocor balik. Macam mana puasa juga, Nabi SAW sebut, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa bulan Ramadan ni penuh ni iman dan mengharapkan pahala, ampun dah semua dosa. Tapi ada hadis lain Nabi sebut, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Ada orang yang berpuasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar dan dahaga. Dah kenapa? Sebab dia tidak meninggalkan perkataan yang kotor, dia tidak meninggalkan perbuatan yang kotor, fikiran dia, mata dia, telinga dia, semua continue je buat dosa. Allah tidak berhajat. Allah tidak berhajat kepada orang yang meninggalkan makan dan minum, tapi continue buat balik semua benda tadi. So itu semua perkara-perkara yang kita perlu perhalusi dan perlu teliti supaya kita tidak tergolong dalam kalangan orang yang masuk Ramadan banyak buat amal ni, tapi keluar Ramadan semua tu bocor. Dia habis keluar Ramadan cawan yang kosong. So Nabi SAW seperti mana Nabi sebutkan, atwalukunna yadan tu, orang yang paling panjang tangannya itu adalah merujuk kepada Zainab binti Jahash. Dan apabila dia meninggal, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha meninggal pada zaman Umar Al-Khattab. Maksudnya kalau ingat, lepas Nabi SAW, Abu Bakar jadi khalifah. Berapa tahun Abu Bakar jadi khalifah radhiyallahu anhu? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Kemudian Umar Al-Khattab yang naik menjadi khalifah. Dan pada zaman Umar Al-Khattab, Zainab binti Jahash meninggal dunia, dan dia telah dimakamkan di Baqi' Al-Gharqad. Baqi' ni, kalau siapa pernah pergi umrah, dia tahu tak jauh daripada masjid Nabi SAW. Di situ ada bahagian isteri-isteri Nabi SAW. Tapi memang kita takkan tahu, tanda nama tak ada, even kita tak boleh teka dengan tepat pun siapa dan siapa gerangannya. Dia memang tidak merekodkan ataupun tidak dedahkan kepada maklumat itu kepada publik, supaya tidak berlaku apa-apa upacara ataupun ritual yang bersalahan dengan syariat. Dan antara perkara menarik juga tentang
pengebumian Zainab binti Jahsh ni adalah dia orangnya yang sangat pemalu, dia orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya, sehingga dia minta waktu dia dimakamkan pasang tabir supaya orang tak nampak bentuk tubuh yang diturunkan ke dalam liang lahat. So sampai sekarang sebahagian praktis apabila jenazah wanita diturunkan, mereka akan pasang tabir supaya ahli keluarga je yang melihat dan dikebumikan di Baqi' al-Gharqad. Jadi itulah sedikit kisah daripada kisah Zainab binti Jahsh, isteri Nabi SAW, Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman, dikenali dengan kepemurahan, dikenali dengan kebaikan. Dan mungkin kalau kita boleh fikir Ramadan ini, kita renungkan antara amalan yang akan continue, sebab puasa amalan yang hebat, Masya Allah, sehingga Allah kata puasa aku yang bagi pahala, dan pahala tu ikut Allah infinity. Tapi lepas kita masuk alam barzah ni alam yang tak tahu berapa panjang lagi kita akan lalu. Bagaimana kehidupan di barzah, entah berapa ribu tahun. Benda yang akan berterusan mengalir tu adalah infak, sedekah. Dan sedekah ni macam kita sebut tadi, ada peraturan yang ketat, jangan batalkan. Kalau batalkan sedekah tu, mengalir tak pahala lepas meninggal? Tak mengalir dah, dia dah disqualified dah. Dan termasuklah dalam adab ataupun dalam keutamaan memberikan sedekah bermula dengan kaum keluarga yang terdekat. Dalam Ramadan ni kita semua happy kan bagi infak semua. Jangan sampai kita lupa. Saya baru dalam sehari ni, pagi tadi ni lagi pun sambung, kami pergi ziarah keluarga-keluarga yang mendapat bantuan. Kami akan tanya, family bantu tak? Kebanyakan waktu kita akan lihat family, kalau boleh family boleh bantu dan mereka boleh dibantu, tapi kebanyakannya family tidak bantu. Sedangkan keutamaan untuk infak itu yang pertama-tamanya adalah ulil qurba, orang yang paling dekat dengan kamu. So kalau kita boleh fikir dalam Ramadan ni ada kurang lebih 20 hari lagi yang berbaki. Moga Allah berikan kita sebaik-baik amalan dalam tempoh ini. Kita tengok dalam keluarga kita siapa orang yang betul-betul susah, dan sebenarnya itu yang susah nak bagi tu. Yang itu yang kita kena, ini kan bulan Quran kan. Kalau ikut petunjuk ni Allah kata semua orang infak, jaga orang-orang yang paling dekat. Rasa-rasa kita boleh selesaikan tak masalah kemiskinan? Boleh. Kalau semua orang jaga betul-betul circle mereka yang terdekat, saya rasa kalau semua orang buat tu, kita tak perlu dah ada NGO, tak perlu ada yayasan. Sebab dah jadi organik lah. Semua orang mengambil tanggungjawab menjaga family mereka, extended family mereka, dan itu yang sepatutnya menjadi keutamaan. Dan yang kedua adalah seboleh mungkin berikan sumbangan kepada orang-orang yang keutamaannya itu adalah dalam keadaan dia fakir dan miskin, orang yang betul-betul berada di strata paling rendah. Dan Nabi SAW, bila Nabi SAW nak wafat, Nabi antara benda Nabi kata, aku telah sampaikan ya Allah tentang anak yatim dan armalah dan ibu-ibu tunggal. Kerana Nabi sebut ini adalah dua golongan yang paling lemah, paling unprotected dalam masyarakat. So Nabi sebut SAW, kalau satu masyarakat tu rumah-rumah dia ada anak yatim, dia tidak merujuk kepada rumah anak yatim. Dulu rumah anak yatim ni adalah anak yatim tu diambil dan dijaga dalam rumah, maksudnya jadi anak angkat. Nabi kata kalau anak yatim tu dijaga dengan baik, maka baiklah masyarakat tu. Tapi kalau anak-anak yatim ini dijaga dengan buruk, maka buruklah masyarakat tu, ataupun rumah tu adalah rumah yang paling buruk. Jadi itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya wanita-wanita yang ada tanggungan anak-anak yang perlu diberikan perhatian kerana mereka tersepit dalam keadaan-keadaan yang sukar. Semoga Allah SWT berikan taufik supaya kita mudah untuk memberi dalam Ramadan ini, memberi dengan keutamaan kepada orang-orang yang terdekat. Yang kedua, golongan yang paling memerlukan, rentan, yang paling vulnerable. Dan yang ketiga, kita hati-hati jangan melakukan apa-apa perkara yang membatalkan infak kita. Jangan ungkit. Seboleh mungkin tak payah share lah dekat social media, seboleh mungkin. Melainkan kita ada tanggungjawab, orang bagi kat kita suruh bagi, dan kita nak kena tunjukkan tanpa menjual diri kalau boleh. Sebab susah nak jaga keikhlasan kalau kita duk post tu orang puji kita pun dah niat kita tu akan dia lari lah kan. So susah. So kita yang kena usaha untuk jaga niat kita tu. Dan jangan kita bukan sekadar tidak mengungkit, jangan menyakiti orang yang kita bagi. Menyakiti ni kita boleh pelbagai bentuk, termasuk cebik bibir, jelingan yang tajam. Itu semua termasuk dalam cara-cara kita menyakiti orang yang kita pandang rendah.
So itu semua adalah perkara-perkara yang penting untuk kita perhatikan. Semoga Allah jadikan Ramadan kita ini Ramadan yang terbaik berbanding semua Ramadan-Ramadan sebelum ni. Pasang azam dan niat supaya kita dapat sungguh-sungguh mengecapi 10 malam yang terakhir, kerana kemuncaknya ada di situ, malam Al-Qadar. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam kuliah selepas Ramadan nanti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.